بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Isnin, untuk sama-sama kita terus sama-sama mendalami kepada surah An-Nahl pada juz yang ke-14. Kita berada di hujung-hujung ini untuk kita melihat lebih lanjut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita bersyukur, mengimani dan bertauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah diri kepada Allah, bukan menyerah diri kepada syuraka, iaitu kepada seteru-seteru, musuh-musuh, tandingan-tandingan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul saya. Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Semangat hari ini. Hari Isnin. Ya, alhamdulillah. Kita yakin pada semua yang berada di depan TV, kaca TV bersemangat. Kalau ada yang tak bersemangat pun Ustaz ya, kita doakan bersemangat kembali. Betul. Apabila kita dapat baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Sebentar tadi kita dapat baca Al-Fatihah, itu tandanya Allah mengajarkan kita Al-Quran pada hari ini, dan itu adalah nikmat paling tinggi yang Allah nyatakan dalam surah ke-55, surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Pada hari ini kita mulakan dengan doa kita, doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami insya-Allah. Kita sama-sama ingin melihat kepada sinopsis ringkasan halaman 278. Bermula daripada ayat 94 hingga 96, kita akan melihat kepada bagaimana ya Allah menyempurnakan janji hidayah dan juga kesesatan kepada mereka yang meminta kesesatan. Ini yang kita lihat pada ayat 94 hingga 96, kita akan lihat bersama, dan kemudian diikuti dengan ayat yang paling lengkap, yang paling komprehensif, menceritakan peluang tawaran Allah kepada setiap individu lelaki wanita untuk beramal soleh, dan ada manfaat yang besar daripada perkara tersebut. Diikuti pada ayat 98 hingga 102 ini kita akan melihat berkaitan dengan Quran ya, mengapa kita kena membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga berkaitan dengan istilah nasakh, sesuatu yang dibatalkan ataupun yang digantikan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini berbahasa Arab. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan daripada ayat 94 hingga 97 kali ini. Jadi tuan-tuan yang berada di Facebook boleh share dengan rakan-rakan, kongsikan, tag kawan-kawan, ajak jom ya kita baca bersama, kerana ada penerangan tentang Al-Quran yang amazing. Ya, yang ajaba, yang kita akan lihat apakah manfaat Quran dan kesannya kepada kehidupan kita. Bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Bersama kita dengan Al-Quran pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapat syifa dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Alhamdulillah, mudah-mudahan turunnya Al-Quran menyuburkan hati-hati kita, menyembuhkan, merawat hati-hati kita, seterusnya mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rab. Kita nak mulakan Ustaz ya. Bacaan kita bermula ayat 94
sehingga ayat 97 terlebih dahulu. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua sudah bersedia. Jom kita mulakan bacaan kita. Kita baca dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 94 hingga 97. Ada 4 ayat Ustaz ya. Sebentar tadi alhamdulillah saya ucapkan tahniah juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah yang sudah pun membaca dipimpin Ustaz Tarmizi sebentar tadi, menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana Allah menjelaskan tentang, kalau semalam kita melihat kepada kesesatan dan juga hidayah ya yang disampaikan pada ayat 93. Ayat 94 Allah menyambung, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu ya, iaitu perjanjian-perjanjian yang telah dibina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu istilah aiman ini Ustaz ya, ialah merujuk kepada dua kalimah syahadah kita ya. Bila kita cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan jadikan ia sebagai dakhala. Apa maksud dakhala di sini? Tipu daya ya. Kalau zaman sahabat ataupun zaman Nabi ini, mereka gunakan dua kalimah syahadah itu untuk kata saya ni Islam, tetapi dia tidak amanah ya. Dia cuba nak dapatkan harta di kalangan orang-orang munafik pada waktu itu ya. Mereka cuba nak dapatkan harta ataupun nak dapatkan pengaruh extra mile, sesuatu yang keinginan dunia, dengan menggunakan sumpah perjanjian dua kalimah syahadah yang ada. Walaupun di Mekah ini tak berapa banyak lagi manfaat ya, populariti, tetapi ini sebagai peringatan di antara kamu
fatazilla qadamun ba'da subutiha, iaitu kesan apabila kita ada perjanjian dengan Allah, dengan Rasul, kita cuba untuk buat tipu daya, tidak mahu taat, maka Allah akan menjadikan seseorang itu tergelincir daripada ketetapan ataupun keyakinan dalam hidupnya dan akan merasakan keburukan, akan ditimpa kehinaan bima sadattum an sabilillah, kerana bukan sekadar mereka ini tidak beriman, tetapi mereka juga akhirnya menghalang orang lain untuk tidak berada pada jalan Allah. Walakum adzabun azim, dan ini adalah siksaan yang besar. Ini adalah peranan. Mengapa kalau kita lihat, nak mudah cerita Ustaz, yes, ada orang yang baca Quran, kemudian dia memperjuangkan Quran. Itu satu yang baik, Yang tak baik ni, dia tak baca Quran satu, tapi dia juga menghalang orang daripada mengamalkan isi Al-Quran. Ini yang disampaikan pada ayat yang ke-94, sambungan daripada ayat yang ke-93. Dia tak dapat hidayah, tetapi dia juga menghalang orang daripada menuju kepada sabilillah, pada jalan Allah SWT. Jadi azabnya itu adalah amat-amat besar, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat 94. Dan lebih daripada itu, Allah mengingatkan wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, jangan tukarkan janji-janji kepada Allah ini dengan harga yang murah, ditukar dengan pangkat, ditukarkan dengan apa, dengan populariti, dengan duit dan sebagainya, hanya untuk digantikan dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang perlu kita ingat. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisi Allah, di sisi Allah ada segala-galanya, tetapi di peringkat manusia Ustaz, kalau kita rasa kita nak pangkat, akhirnya pangkat bila kita dah naik, popular, habis pangkat orang tak ada dah hormat kita. Ada orang jadi selebriti kan, tapi bila orang bagi 2-3 kutukan saja, dan betul pula tu, terus orang habis, Jadi mencari dari sisi manusia ini tidak kekal, tetapi ia kekal apabila kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Allah menyatakan sekali lagi ma'indakum yanfid, iaitu yanfad, iaitu apa di sisimu akan lenyap, tetapi apa yang di sisi Allah itu baqa, akan kekal, dan Allah akan membalas kepada orang yang sabar ini ganjaran yang terbaik makanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Menarik perkataan ayat, istilahnya bi ahsani makanu ya'malun. Betul Ustaz. Pasal apa? Kadang-kadang kan Ustaz, kita kan kalau ada exam dulu, ada peperiksaan pertama, kedua, ketiga. Betul. Yang pertama saya dapat B, yang kedua dapat C, yang ketiga alhamdulillah dapat A. Subhanallah. Kadang-kadang kalau dekat sekolah tu dia ambil B campur C campur A, dapatlah B contohnya kan. Campur-campur markah semua. Tetapi cara Allah melihat kepada kita dalam hidup kita ini, Allah kata walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, iaitu Allah akan balas apa yang terbaik. Maksudnya kalau kita tadi Ustaz, ada solat tahap B, betul, solat tahap C, solat tahap A, Allah akan balas yang tahap A. Subhanallah. Maksudnya Allah boleh maafkan yang B dan C, kita cuba, yang penting istiqamah kita baca Quran. Contohnya baca Quran ada yang tahap terbaik, betul, ada yang waktu kita macam tak berapa silap je Ustaz kan, okey. Jadi kalau macam saya asyik silap je tu, tapi ada satu masa, je masa baca terbaik, Allah boleh balas yang terbaik. Yang terbaik tu, itu adalah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang penting apa? Yang penting kita selalu bersabar ketika membuat kebaikan dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya sekali lagi Allah mengingatkan tawaran ini pada ayat 97, satu tawaran yang besar, tawaran untuk lelaki perempuan sama sahaja, tidak ada beza. Jom kita baca sekali lagi ayat 97 untuk kita menghargai kepentingan iman dan kepentingan amal dalam kehidupan kita seharian. Kita bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Subhanallah, amat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walaupun banyak kali kita kokak-kokak Ustaz. Betul. Waya tak tu Waya tak kan. Subhanallah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'ul Quran ila akhir hadis. Siapa yang baca Quran, yang mahir baca Quran bersama dengan orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi orang yang sangkut-sangkut, wayata tak tersekat-sekat bacaan dia, tetapi dia tetap nak bersungguh,
dapat lahu ajran, dapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala dia bersusah-susah dengan Al-Quran. Tapi maksudnya itu antara ganjarannya Ustaz, motivasi yang Nabi SAW bagi, tambah pula tadi Ustaz, Ya. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Mari kita melihat ayat yang ke-97, kita baca lagi sekali insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-97, barang siapa beramal soleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman wa huwa mukmin, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita perasan daripada ayat 95, Allah menyatakan in kuntum ta'lamun, ya, jika kamu mengetahui. Pentingnya ilmu dalam kehidupan ini, barulah kita dapat menghargai kepada apa yang penting, apa yang tidak penting. Kalau kita ada ilmu, maka kita tahu pada ayat 96 itu apa sahaja di sisi kita ini, pangkat ataupun kekayaan ataupun even hatta kepada kesusahan, misalnya COVID-19 dan sebagainya, yang fat, dia akan hapus, dia akan lenyap juga. Yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah. Itu sebabnya ketika menghadapi ujian, kita masih lagi baca Quran. Saatnya pasal baca Quran ni kekal. Yang COVID ni akan habis. Betul. Dekat dunia saja, mana ada COVID dekat dekat syurga, kan? Jadi COVID tak ada dekat akhirat. Jadi nak ceritanya ialah kalau kita ada ilmu, tuan-tuan ada ilmu sedikit, kita beramal dengan baca Quran, kita infak, kita cuba untuk membawa ahli keluarga kita bersama membaca Al-Quran. Ya, kita berbuat baik dekat rumah, ya. Harapnya macam Ustaz Tar lah, ya. Ya. Solat begini, ya. Kita buat amal kebaikan ini, ya, dengan doa, ini yang kekal. Ini yang kekal. Yang tak kekalnya ujian, ya, kekayaan, kerja kita, sibuk kita, apa saja itu, dia tak kekal. Ya, jadi kita kena bijak dengan ilmu yang ada, menukar segala perkara yang berlaku ini menjadi amal yang kekal. Kalau kita bersabar untuk beramal dengan ini, Allah kata diberikan ganjaran bagi amal yang terbaik, bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan diulang balik pada ayat 97 sebentar tadi. Kali ini Allah memberi sudut apa, ya, memberi sudut man amila salihan min zakarin al-unsa. Allah memberi sudut kepada lelaki perempuan. Pasal ada yang kata Ustaz, ya, perempuan yang cakap, oh, orang lelaki bolehlah, kan, dia boleh sembahyang sepanjang bulan, kami sembahyang tertentu saja, kan. Orang lelaki cakap orang perempuan bolehlah, dia mengandung, kan, dapat jadi pahala syahid kalau meninggal, jaga anak apa sebagainya, kan. Tak payahlah nak perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Masing-masing sudah ada tawaran daripada Allah, asalkan buat amal soleh. Lelaki suami cari nafkah, ya, yang ibu akan mendidik, menjaga anak, ya. Masing-masing ada peluang untuk berbuat amal soleh, dan syaratnya amal soleh ini mestilah dengan keadaan wahwa mukmin. Teruskan masing-masing, laki cara laki, perempuan cara perempuan. Dua-duanya ada peluang untuk kita mengabdikan diri kita amal soleh berasaskan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Pasti akan diberikan kepada mereka kehidupan yang tayyib, ya, yang baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dia dapat ketenangan, dia dapat kesejahteraan,
malah lebih daripada itu, walanajziyannahum ajrahum, balasannya nanti di akhirat nanti Allah ulang bi ahsani ma kanu ya'malun. Sekali lagi yang penting perempuan, wanita, dia buat terus baiki amalan dia, maka Allah akan ambil yang terbaik. Baiki. Ingat dulu baca yang kokak tadi tu, tapi hari ni kita lebih sikit ustaz ya. Nanti kita belajar tajwid lepas rehat nanti. Allah akan kira yang lebih baik tersebut. Menarik ya. Tapi kalau kita statik sahaja, tidak baiki, itu bukan amal soleh. Ya, itu adalah amal yang baik tetapi tidak soleh. Pasal soleh ni ada kaitan dengan islah, kita membaiki kehidupan kita. Jadi kalau kita nak dapat kehidupan yang baik, syaratnya Allah kata teruskan beramal soleh, amal yang terus dibaiki, tak semestinya sempurna, itu akan memberi ganjaran yang terbaik daripada apa yang kita amalkan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah yamana, iaitu hak ataupun sumpah. Inilah yang disampaikan pada ayat 94. Perkataan ini 71 kali diulang dalam al-Quran. Maksud yamana ini sumpah ya, aimanakum. Di dalam para sahabat ataupun pada kita juga, aimanakum itu merujuk kepada 2 kalimah syahadah. Kita sudah bersumpah bahawa kita akan mengikut kepada Allah, mengikut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mungkiri, jangan kita ambil ringan, kerana itu akan menyebabkan dalam hidup kita ini watadhuqussu, akan diberikan kehidupan yang susah, keburukan, kerana sumpah kita itu walaupun nampak ringan 2 kalimah syahadah ini, tetapi ini adalah janji setia kita kepada Allah yang setiap hari perlu ia dikotakan, perlu disempurnakan. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar, kita kembali semula Ustaz ya. Selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة. Dapatkan ya? Original. Subhanallah Zafaz. Itu antara lagu doa Allah Mahamdul Quran yang saya pernah sampaikan dulu juga, ambil daripada abang-abang kumpulan Al-Anwar ketika di Darul Quran dulu. Jadi teringat tadi pasal banyak kita bercerita tentang Al-Quran tadi Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT terus memudahkan kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah, bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Dan menariknya Ustaz ya, ialah bila cakap tentang amalan, Allah pilih yang terbaik. Allah. Kalau kita selalu baca Quran, Allah akan balas Quran terbaik yang kita baca. Itu yang kita nak baca selepas ni nanti kan. Subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi lagi saya hormati sekalian, seperti biasa kita ingin melihat sedikit ulang kaji kita, perkongsian kita berkenaan dengan tajwid, dan insya-Allah kita masih lagi nak melihat tentang mad lazim. Kita ingin melihat hukum mad, iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf iaitu huruf mad bertemu sukun asli dan huruf sukun tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Nama dia apa tadi? Nama dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Ringan saja mukhaffaf tu ya. Maksudnya kita tak perlu masukkan ke dalam huruf selepasnya. Contohnya kalau kita boleh perhatikan, terdapat dalam surah Yunus
Itulah ayat yang ke-51. Permulaan itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana, dia ringan je. Dia tak sama macam mad lazim kalimi muthaqqal, dia berat, kan? Yang ni dia ringan. Al-ana, kan? Pada ayat yang ke-51 kan. Pada contoh yang kedua pada ayat yang ke-91 sama juga. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi itu dua contoh. Apa nama dia tadi? Ingat balik. Mad apa? Mad apa? Mad lazim kalimi mukhaffaf. Dia ringan saja. Kalimah apa? Kalimah contoh tadi dua tadi tu, iaitu pada kalimah al-ana tu. Tu 6 harakat. Al-ana, dia ringan saja. Dia tak sama macam waladhdallin, dia berat sebab dia ada sabdu safas. Ya. Jadi tu antaranya lah sas. Apa tu? Mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Ini nak baca Ustaz Fazrul sebut tadi bacaan terbaik. Maknanya kita cubalah sikit sebanyak. Betul. Kita dah di halaman yang ke-277 Ustaz. Betul. Maksudnya kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat balik setiap halaman ini ada aja perkongsian tajwid yang kita kongsikan. Dan bila Ustaz flashback balik pasal hanya 2 tempat saja Ustaz ya. Yang tadi muhaffaf Muhaffaf tadi. 2 tempat. Dua-dua dalam surah Yunus. Surah Yunus. Ya, surah bila Yunus. dah banyak kali dah sebelum ni Ustaz Tir berkongsi, tapi hari ni nak tadabbur sikitlah. Subhanallah, subhanallah. Pasal bila cakap tentang al-an itu, sekaranglah nak ceritanya ialah dalam surah Yunus ini mengingatkan kamu sebenarnya cepat sangat tastajilun, kamu ni nak buat kerosakan. Sekaranglah sebenarnya kalau kamu nak bersabar ke, nak buat perubahan ke sekarang, dan jangan bersegera sangat. Pasal kalau belajar ke apa anak kita nak diajar ke, kita nak buat apa-apa saja di kalangan ahli organisasi, jangan tastajilun. Kalau tidak kita jadi pemarah Ustaz. Kalau kampung saya sebut cakduh. Cakduh. Apa tu? Jangan cakduh sangat, mana jangan kopoh sangat. Jangan kopoh. Jangan kopoh. Betul. Pasal yang penting sekarang. Sekarang kalau anak nak belajar, ada pasukan kita nak buat kerja, hargai yang sekarang. Al-an. Kan? Ya, bukan tengok cepat-cepat sikitlah kan, pandai sikit. Saya nak habis ni 604. Bawa bertenang ya. Pasal dengan kita gopoh, Allah menegur kepada Nabi Yunus. Subhanallah. Ya, mengapa tak beriman kaumku? Allah tegur sampai tahap nabi pun. Nak ceritanya ialah para nabi ini menjadi ikutan kepada kita lah kan, sebagai panduan. Kita tak nak kita jadi orang yang gopoh ya. Nabi Yunus ni sebagai satu contoh lah kan. Kalau tidak kita tak ada contoh. Bagaimana psikologi kita memang kita nak cepat, tetapi bawa bertenang. Pasal cepat itu akan mudah untuk membawa kerosakan. Teringat saya satu ayat tu apa? La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Tastajilu. Nabi Muhammad pun diingatkan begitu juga ya. Jadi bertenang sikit-sikit ya. Rakan-rakan kita mungkin ada yang slow, ada yang cepat ya. Slow dengan cepat tu tak sama Ustaz ya. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Ada yang perlahan, ada yang cepat. Kita teruskan pasal yang penting sekarang. Tuan-tuan baca sikit-sikit itu lebih bermakna berbanding yang kita cepat, tetapi kadang-kadang merosakkan lagi. Pasal apa-apa saja yang cepat ni Ustaz ni dia boleh merosakkan. Betul Ustaz. Ya. Jadi itu pelajaran. Pasal saya bila fikir balik, dua kali sahaja, dua-dua dalam surah Yunus dan isinya itu tadi memang di hujung itu tastajilun dengan mufsidin, itu perkara yang perlu kita ambil pelajaran insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita nak teruskan ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim ayat 98 dan hingga 102. Baik, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak menyambung bacaan kita dari ayat yang ke-98 sehingga ayat yang ke-102. Kita akan jumpa ayat ke-98 tu, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Ulama antaranya berselisih pendapat permulaan baca al-Quran tu wajib ke tak baca auzubillah kan. Ada pandangan menyatakan jumhur ulama berpendapat hukumnya sunat muakkad sahaja berdasarkan pemahaman kepada kata kerja suruhan fasta'iz. Maksudnya jika mengikut pandangan ini, pembaca al-Quran itu tidak berdosa sekiranya tidak membaca isti'azah ketika memulakan bacaan. Kan. Ada juga pendapat yang kedua kata wajib. Wajib kena baca, kan.
Ada satu lagi pendapat, Ibnu Sirin menyatakan cukup baca sekali seumur hidup auzubillah untuk menggugurkan kewajipan membaca isti'adzah. Tapi kita ambil pandangan tadilah jumhur, maksudnya sunat muakkad. Memang sangat-sangat elok dan baik sangat kalau kita mulakan bacaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebenarnya bercakap tentang hukum dan nilai Ustaz ya. Hukum memang tadi ada banyak hukum. Betul. Yang sekali seumur hidup dah cukup kan, ataupun yang sunat muakkad. Tapi nilai di sebaliknya itulah yang kita nak tengok sebentar lagi. Lepas ni lah. Baik. Okey. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita sama-sama baca bacaan seterusnya ayat 98 sehingga ayat 102. Kita cuba dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 98 hingga 102 ini menceritakan kepada kita bagaimana adab kita bersama Al-Quran. Apabila faiza qara'tal Quran, apabila kamu membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ini adalah panduan seperti mana Ustaz maklumkan tadi, sunat muakkad ataupun sekali seumur hidup. Tetapi nilai di sebalik perkataan ini ialah kalau kita lihat sebentar tadi, Allah membalas yang terbaik pada apa yang kita amalkan, yang menjadi habit, menjadi tabiat kita dalam hidup kita seharian. Dan salah satu amalan yang paling tinggi memang dah confirm terbaik Ustaz ya, baca Quran. Memang dah baik pun. Tetapi Allah kata ketika membaca Al-Quran tersebut, kita perlu juga meminta perlindungan pada Allah daripada syaitan yang direjam. Mengapa? Kerana ketika buat aktiviti terbaik pun, inilah tempat terbaik syaitan nak kejar kita, nak pastikan jangan kita beri fokus kepada Al-Quran, ya, dan juga jangan kita mengambil pedoman tadabbur daripada Al-Quran ini. Jadi satu, jangan fokus. Kan kadang-kadang baca, lepas tu baca WhatsApp, sambung balik. Lepas tu ting, ada pula dia punya gangguan di tengah itu kan. Yang itu Allah suruh kita
fokus kepada al-Quran ini. Ini sebagai adab, dan lebih daripada itu bila kita fokus, kita tidak mudah untuk diganggu gugat oleh syaitan yang akan cuba mengganggu kita jangan buat benda terbaik ini, iaitu baca Quran. Baca kalam Allah kan terbaik. Jadi itu satu. Yang keduanya, bila kita baca Quran ini, syaitan dia tidak mahu kalau kita dah fokus betul-betul sampai kita baca dengan terbaik, dengan tajwid terbaik, tapi jangan ambil manfaat daripada al-Quran. Pasal qara'ta itu maksudnya baca ataupun gabungkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, Ustaz. Ya. Qara'ta bukan sekadar baca tanpa faham, betul, tapi baca dengan faham. Ya. Jadi bila istilah qara'ta itu pernah kita lihat dalam wahyu pertama, Iqra, bukan suruh Nabi baca daripada perkataan huruf bahasa Arab saja. Bukan, Nabi tak boleh baca pun. Betul. Bukan sekadar dengar baca begitu saja, tapi nak memahami, ya, paling kurang kalau kita baca surat khabar, Ustaz, kan? Betul, kalau kita baca surat khabar, tuan-tuan baca surat khabar bahasa Melayu, tuan-tuan faham tahun depan ke ataupun sekarang? Al-an kan, bukannya tahun depan baru faham ataupun 20 tahun lagi baru faham. Betul. Jadi ketika membaca surat daripada Allah, surah ini agak pelik kalau katakan ada yang kata saya baca Yasin hari ni 20 tahun lagi baru saya faham. Agak pelik. Betul. Tapi syaitan dia akan buat kita jadi tak pelik. Dia akan cakap baca je lah, yang penting baca Yasin setiap malam Jumaat. Tak faham tak apa. Itu sebenarnya adalah daripada syaitan yang dia tidak mahu kita mengambil pelajaran. Jadi kita minta berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam, dan akhirnya kita ada Quran time, Ustaz, ya. Ada kelas-kelas yang boleh kita belajar sedikit. Oh, saya qara'ta itu bukannya tak ada orang pergi sekolah belajar baca tak faham. Betul. Ya, tak ada. Setakat ni saya tak jumpa sekolah. Adik baca apa ni? Oh, ini pinyin. Oh, ni bahasa Cina baru belajar malam tadi, Ustaz, ya. Okey. Jadi boleh baca. Kalau baca sahaja tak faham sampai bila-bila, itu bukan belajar bahasa, ya. Jadi apatah lagi ini surat daripada Allah yang amat mencintai kita. Ayat 99 menerangkan innahu, sesungguhnya dia, laisa lahu sultan. Siapa dia ini? Merujuk kepada syaitan. Tidak ada kekuasaan alal ladzina amanu, ke atas orang yang beriman dan juga orang yang tawakal. Dua perkara. Bila kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, nilainya kita kata, ya Allah, saya beriman padamu, engkau yang maha berkuasa. Dan saya bertawakal pada siapa? Kepadamu, ya Allah. Ketika serabut, banyak masalah apa sebagainya, kita tawakal pada Allah. Bila baca Quran tu kita buka terus saja bergantung kepada Allah. Dua perkara ini, tuan-tuan, jangan bimbang kalau ada orang kata, oh nanti saya ni takut tersesat bila saya tadabbur, bila saya faham, bila saya baca seorang-seorang takut tersesat. Apabila kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim dengan asas iman, dengan asas tawakal, Allah tidak akan benarkan syaitan untuk mengganggu kita. Ada orang kata, Ustaz, ya, saya pun dulu fikir auzubillahi minasyaitonirrajim ni mudah dibaca. Ya, tetapi tak semudah Allah itu diingati, dibaca pada setiap masa. Paling kurang pun kita nak baca ketika baca Quran. Jadi kalau dah malas baca Quran, mana ada baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Jadi jarang kan auzubillahi. Oh, tak ada. Ya, tak ada. Dia waktu baca Quran dia orang baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jadi ini pelajaran penting, dan disambung pada ayat yang ke-100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun, iaitu pengaruhnya hanya terhadap orang yang menjadikan syaitan itu pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingat juga. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, betul ada ayam golek dekat Gunung Jerai contohnya, kan. Jadi jangan terlibat dengan aktiviti-aktiviti begitu. Kerana apa? Kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, kan, ada juga bomoh juga auzubillahi minasyaitonirrajim. Asap, kan, mengasap kepada keris dan sebagainya. Ini juga menyebabkan syaitan boleh kawal kepada seseorang kerana dua perkara tadi. Kerana dia menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan juga dia melakukan perkara syirik. Seterusnya, apa yang ada dalam Al-Quran? Ayat 101 kita nak baca sekali lagi bersama dengan Ustaz Tarmizi. Dalam ulumul Quran diistilahkan sebagai nasakh mansukh. Nasakh mansukh. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 101. Masya-Allah, subhanallah, Ustaz. Menarik sekali, Ustaz. Betul lah.
bila baca Quran dia ada auzubillah ni. Oh ya, betul. Rasanya, Kan? Makan ayam goreng tak baca Ustaz ya. Okey. Tak baca. Baca bismillah lah. Itu pun tak makan yang kena bismillah pun tak baca kadang-kadang. Masya-Allah. Subhanallah. Maksudnya mudah-mudahan tuan-tuan Ya. Dan saya setuju sangat dengan Ustaz Fazrul nyatakan tadi, kita baca Quran minta Allah lindung dan sebagainya, sebab kadang-kadang saya sendiri pun Ustaz minta Allah jauhkan, kadang-kadang rasa sedap aku baca ni. Allah Akbar. Itu yang paling takut sekali Ustaz Faz. Dia takut nanti tawakal pada diri Ustaz. Oh subhanallah. Lepas tu silap Ustaz Lepas tu boleh tersilap. Boleh tersilap Ustaz. Kan rasa sedap saya baca ni, tinggi elok, nafas banyak. Allah naudzubillahi min dzalik. Sama-sama kita doa. Kalau tak ada, nothing, tak ada apa-apa Ustaz, rugi saja baca. Betul. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah, kita isti'azah selalu, bermohon perlindungan daripada Allah SWT. Kita baca sama-sama ayat 101 Ustaz. 101. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktharuhum la يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 101 ini disambung dengan ayat 102 sebenarnya adalah ulumul Quran Ustaz ya. Ilmu berkaitan dengan nikmat paling tinggi selain daripada nikmat yang macam-macam dalam surah An-Nahl, tentang burung, tentang awan, tentang bayang-bayang, tentang air, macam-macam nikmat yang ada. Nikmat paling tinggi ini Allah jelaskan pada ayat 101 ini berkaitan dengan ada tempat, kalau kita bahasan Ustaz ya, arak diharamkan ketika nak solat. Lepas tu ada pula ayat cakap bahawa arak ini diharamkan terus menerus, ya, sekaligus. Jadi ada orang cakap, dia kata ini apa tukar-tukar ni, kan, ada waktu haram dekat sini, waktu mabuk lah waktu ini. Sebenarnya Allah tukar-tukar itu bukan tukar sekadar tukar, ya, kerana orang musyrik kata bahawa anta muftar, kamu ni buat-buat je, ayat tukar-tukar pula. Tapi sebenarnya itu namanya nasih mansuh, kerana ada kaitan dengan psikologi manusia. Allah bagi tahu sedikit pengharaman arak tersebut. Masya-Allah. Kalau tak ada ilmu, kita akan cakap Nabi ni buat-buat. Jadi ada banyak ilmu berkaitan dengan Al-Quran ini, termasuklah fungsinya pada ayat 102 untuk kita makin menyerah diri kepada Allah. Lil muslimin, orang yang makin bersama Al-Quran dia sentiasa positif, busyra, dan inilah yang kita ingin terus bersama Quran membawa pada resolusi kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, jadikan sumpah atau syahadah kita sebagai perisai untuk menghalang keburukan, bukan makin membuat kerosakan. Yang kedua, kita terus sabar kerana Allah, kerana ia akan mendapat balasan yang besar, dan selalu mohon perlindungan daripada Allah apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Rahman. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami bersama dengan Al-Quran. Anugerah daripadamu ya Allah kepada kami, dapat kami bersama mempelajari kalam-Mu Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami terus dipermudahkan untuk bersama mendalami Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan berusaha sedaya upaya kami mengamalkannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, Al-Quran ini penawar
penenang jiwa kami ya Allah, mengeluarkan kami daripada bermacam kesalahan ya Allah, mengubat hati kami ya Allah, menyuburkan iman kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah bersahabatnya kami dengan Al-Quran ini ya Allah, menjadikan kami ini hamba-hamba yang senantiasa patuh tunduk sujud kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi umat yang sentiasa membaca al-Quran. Dengan itulah kita akan baca banyak auzubillahi minasyaitonirrajim, terjauh daripada cara fikir syaitan. Ini yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan al-Quran. Sumbangan tuan-tuan untuk memastikan masyarakat dipimpin oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diganggu oleh cara-cara berfikir daripada musuh syaitan yang direjam. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini pada hari esok 6 pagi. Insya-Allah kita akan sama-sama meneruskan pada halaman 279 esok dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.